Allahu 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 Allah Allahu Allahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وفهم يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, tetamu Allah, tetamu Rasulullah. Masya-Allah, tabarakallah. Insyaallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, digerakkan hati kita serta jasad kita yang melangkah hadir ke dalam taman-taman syurga Allah. Terima kasih kepada Allah yang masih lagi memberikan kita peluang memilih kita. Apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu dipilih oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah untuk hadir dalam majlis ilmu, itulah tanda-tandanya Allah Ta'ala nak mempermudahkan kepada kita jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita perbaiki niat kita, perbetulkan niat kita. Ya, mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti majlis ilmu pada saat dan ketika ini mendapat rahmat daripada Allah, mendapat keridaan daripada Allah, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Misbahul Munir kita surat berapa? 89. Sihat semua insya-Allah. Rohani ni sihat. Jasmaninya sihat. Jasmani sihat ni. Semakin sihat. Rohani kita sihat. Saya dulu pernah sekali ada guru lah, Tok Guru tanya, kata awak sihat ni? Saya sihat. Hati awak sihat? Hati awak sihat? Dia tanya. Oh, hati banyak tak sihat. Ada buat maksiat apa gini? Dia tanya habis. Ada apa buat maksiat? Hari ni buat maksiat apa? Bagi tahu dia. Pada guru kita boleh cerita, supaya dia boleh tarbiyah dia.
Hari ni apa dosa kita? Dia kata jangan malu. Awak ada buat apa hari ni? Awak kalau tak begitu, saya tak tahu apa masalah awak. Apa maksiat yang awak tak boleh nak tinggalkan. Kalau awak beritahu, kita boleh kongsikan cara nak menyelesaikan masalah maksiat yang sedang membelenggu dia. Kalau awak tak cerita, macam mana saya nak selesaikan? Tu murid dengan guru macam tu. Baik, ni semua sihat-sihat ni, insya-Allah ni. Hati bersih semua ni, insya-Allah. Hasad tak ada, dengki tak ada, ujub tak ada, mudah-mudahan ni. Amin. 89 perenggan atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita tinggalkan sekejap hal-hal keduniaan kita. Hadirkan hati kita, insya-Allah. Kerana hati kita sekarang sedang dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita jaga zahir kita, qalbu kita, hati kita. Baik, dan dengan ini kata musannif, dan dengan ini, maksud dengan ini itu selepas daripada musannif menghuraikan sifat yang harus bagi Rasul. Sifat yang harus bagi Rasul. Jadi dengan musannif menghuraikan sifat yang harus bagi Rasul, yang mesti diketahui oleh tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, selesailah huraian-huraian segala sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul yang wajib, yakni wajib pada syarak, yang wajib yakni wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Perkataan wajib di situ wajib pada syarak. Apa maksud wajib pada syarak? Perkara yang diperintah oleh Allah ke atas tiap-tiap mukallaf sebagai perintah yang putus, yang muktamad. Itu maksudnya wajib pada syarak. Perkara yang Allah perintah sebagai perintah yang muktamad. Siapa sahaja yang mukallaf wajib melakukan, wajib melaksanakan. Sekalipun dia raja, sekalipun puteri raja, putera raja. Kerana kita semua ni hamba Allah. Jadi bila Allah perwajibkan, maka semua kena buat. Okay. Kalau tak buat, berdosa lah kita. Kalau tak buat, dosa. Jadi huraian yang bersangkut paut dengan sifat yang harus bagi Rasul, selesai dah. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, bukan dan mengaku putus di dalam hatinya. Bukan sekadar memahami, bukan sekadar mengetahui, bahkan wajib hati kita mengaku. Mengaku ni dengan makna menyungguhkan dalam hati, membenarkan, mengiyakan sungguh-sungguh dalam hati kita perkara yang bersangkut paut dengan sifat yang harus bagi Rasul. Dulu kita dah belajar harus bagi Rasul bersifat, berperangai, berkelakuan seperti manusia tetapi perangai akhlak yang terpuji sahaja. Adapun kelakuan yang menjatuhkan maruah martabat sebagai seorang nabi Rasul itu mustahil ada pada Rasul. Sifat zahir mahupun sifat batin, sifat hati, semuanya mulia-mulia. Adapun sifat akhlak yang tak baik itu tak ada, mustahil ada pada Rasul, mustahil. Tidak ada sekali-kali. Barang siapa yang hatinya meragui bahawasanya Rasul itu wajib bersifat benar dan sebagainya, 4 sifat yang wajib itu, barang siapa yang meragui, contohnya di dalam hatinya meragui kebenaran Rasul, betul ke Rasul itu betul benar dalam segala hal, barangkali ada tempat-tempat yang tertentu Rasul berdusta katanya, maka rosaklah syahadahnya terhadap Rasul, terbatallah syahadahnya, wa anna Muhammad Rasulullah itu terbatallah. Bila terbatal, kufurlah dia, tak beriman dah. Jadi wajib mengaku. Mengaku ni setuju hati. Mengaku ni ada guru terjemah mengaku ni dengan mana
setuju hati dengan apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul. Wajib hati kita setuju semua. Tak nak buat tu nombor 2. Tak nak buat tu nombor 2. Yang penting hati setuju. Kalau hati tidak setuju, namanya tidak beriman. Kalau hati tidak setuju, namanya tidak beriman. Kalau tak buat, berdosa. Yang penting dia orang yang beriman. Jangan sampai rosak iman. Sekalipun kita ni ahli maksiat, jangan sampai rosak iman kita. Bila rosak iman, tak ada peluang dah nak masuk syurga dah selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan mengaku putus di dalam hatinya dengan jalan tafsil. Makna mesti dipelajari, diketahui secara huraian. Tafsil itu makna dengan huraian. Sebab tu dalam kitab ni dia tak sebut secara umum saja wajib Rasul bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dihuraikan apa maksud, apa erti benar, mana dalilnya, apa sifat yang mustahil bagi Rasul, kenapa mustahil, kan dah dihuraikan secara tafsir. Tu makna huraian. Jadi tidak memadai kalau sekadar kita mengetahui Rasul bersifat benar, menyampaikan, bijak, apa lagi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dengan secara ijmal, dengan secara umum macam tu. Tak memadai, tidak melepaskan fardu ain. Wajib tahu dengan huraian beserta dengan dalil bukti-bukti. Jadi mana-mana kitab tauhid semuanya ada lengkap. Cuma kita lah belajar. Bila kita istiqamah, insya-Allah kita akan jumpa setiap perkara yang penting-penting, yang wajib-wajib untuk melepaskan fardu ain. Sebab tu kita usahakan belajar tauhid ni istiqamah. Supaya tidak ada tertinggal benda yang penting. Kalau tertinggal, cover balik. Tang mana tertinggal, tang mana yang belum faham, rujuk balik, cari balik. Macam tu. Iaitu 4 yang wajib pada akal bagi Rasul. Yang ni 4 sifat yang mesti akal kita menghukumkan ada pada Rasul. 4 iaitu 4 yang wajib pada akal. Apa maksud wajib pada akal? Perkara yang mesti ada lah. Akal kita menghukumkan mesti ada. Wajib akli. Wajib akli. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, mesti sungguh. Mesti ada, mesti sungguh. Iaitu 4 yang wajib pada akal bagi Rasul. Itulah dia sifat benar, sifat amanah, sifat menyampaikan, dan bijak. Itu wajib, mesti ada pada Rasul. Sungguh-sungguh setiap Rasul yang Allah utuskan bersifat dengan 4 sifat demikian. Dan 4 pula segala lawannya yang mustahil. Mustahil ni lawan bagi yang wajib. Kalau yang wajib tadi sifat yang mesti ada, mustahil ni pula sifat yang mesti tiada pada Rasul. Mesti tiada pada Rasul. Maka jangan diiktikadkan, jangan disifatkan pada Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan salah satu daripada sifat mustahil ni. Ni sifat mustahil bukan sifat Rasul. Cuma wajib kita tahu agar kita boleh menjaga akidah kita. Jangan disifatkan Rasul dengan salah satu daripada 4 sifat mustahil itu, iaitu bohong contohnya, ataupun menyembunyikan hukum-hakam Allah yang diperintahkan supaya menyampaikan, ataupun Rasul tidak bijak dalam menyampaikan agama, ataupun ada benda yang Rasul sembunyikan, ataupun Rasul ada melakukan maksiat contohnya. Semua itu mustahil pada Rasul. Wajib kita menjaga akidah kita. Jangan sekali-kali mensifatkan para Rasul dengan salah satu daripada sifat-sifat tersebut. Yang mana barang siapa meletakkan salah satu daripada sifat mustahil itu pada Rasul, akibatnya merosakkan akidahnya terhadap Rasul. Bila rosak akidah terhadap Rasul, bermakna rosak juga akidahnya terhadap Allah.
Barang siapa yang meragui Rasul, bermaksud dia meragui Allah. Auzubillah, moga Allah pelihara. Bila kita dah belajar, dah memahami, dah mengiktikadkan, kita serahlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita. Itulah yang dipanggil orang yang berharap. Mereka-mereka yang berharap imannya dijaga oleh Allah, iaitu orang yang berusaha mempelajari, memahami, mengetahui serta berusaha beramal, kemudian diserahkan kepada Allah. Yang menyelamatkan akidah kita hakikatnya adalah Allah. Adapun ilmu yang kita usahakan belajar ni sebagai asbab sahaja. Kena buat sebab. Nak Allah pelihara akidah kita, nak mati husnul khatimah, nak hidup dalam keadaan beriman, wajib kita berusaha. Wajib buat sebab dia. Buat sebab, belajarlah. Maksudnya buat sebab tu belajar memahami, supaya kita boleh mengetahui mana akidah yang betul agar kita boleh ambil, mana akidah yang salah agar kita boleh tolak. Serah pada Allah lah. La haula wala quwwata illa billah. Usaha kita tidak boleh memberi bekas, tetapi setiap usaha yang dilakukan itu diberi pahala oleh Allah. Kita nak Allah Ta'ala terima amal, kena usaha, buat sebab-sebab agar amal tu diterima. Nak Allah terima solat kita, kena perbaiki solat, belajar bab solat, supaya kita tahu syarat rukunnya, supaya boleh kita laksanakan, tunaikan dalam solat, ikhlasnya, akidahnya, dan sebagainya yang bersangkut paut dengan solat. Kemudian barulah layak nak berdoa, ya Allah terimalah solat kami. Kalau kita tak nak belajar bab solat, tak peduli pantang larang dalam solat, syarat rukun pun kita tak nak ambil tahu, kemudian kita nak Allah Ta'ala terima solat kita, itu namanya khayal. Itu namanya berkhayal Allah terima ibadat. Itu namanya orang yang berkhayal amalnya diterima oleh Allah. Orang yang berangan-angan amalnya diterima oleh Allah. Kena buat sebab. Siapa pun kena buat sebab. Cuma jangan percaya dengan sebab tu. Kerana sebab itu makhluk Allah. Sebab kena buat. Tapi jangan i'tikad pada Allah. Allah yang memberi. Jangan i'tikad pada usaha tu yang memberi. I'tikad pada Allah. Cuma sebab tu kena buat. Sebab Allah perintah kita buat sebab tu. Hendaklah kamu mendirikan solat. Allah perintah supaya kita berusaha mendirikan solat seperti mana yang disuruh oleh Allah. Baik. Kemudian kata musannif, maka iaitu 4 lawannya yang mustahil. Jadi sifat mustahil ni sifat yang mesti tiada pada mana-mana rasul. Yang mustahil pada akal bukan mustahil pada adat, bukan mustahil aradi, mustahil pada akal. Dan satu yang harus bagi rasul, maka jadilah perhimpunan. Jumlah tu makna perhimpunan semuanya, makna semuanya, semua akidah yang bersangkut paut dengan Rasul, 9 akidah, 9 kesimpulan, 9 simpulan iman. Ada 9 simpulan iman, ada 9 undang-undang akidah yang wajib kita pelihara, wajib kita jaga, wajib ada dalam hati kita. 9 ni. Dan 9 akidah ni lah yang termasuk di dalam maksud yang tersirat dengan perkataan kita, wa anna Muhammadar Rasulullah. Di mana-mana orang yang bersyahadah wa anna Muhammadar Rasulullah, bermaksud mereka mempercayai, meyakini bahawasanya rasul-rasul itu semuanya bersifat benar, tidak ada dusta sekali-kali. Rasul itu bersifat dengan amanah, tidak melakukan maksiat sama sekali, zahir dan batin. Begitulah juga menyampaikan sekalian hukum hakam Allah yang diperintahkan oleh Allah, dan bijak dalam menyampaikan agama dan berdakwah. Cuma tersembunyi pengertian tu di dalam perkataan Muhammadur Rasulullah.
Dengan sebab itulah barang siapa yang meragui kebenaran Rasul, maka terbatallah wa anna Muhammad Rasulullah tadi. Contohnya si A ni dia meragui Rasul tu benar, maka terbatallah syahadahnya terhadap Rasul. Sebab masuk dalam orang yang beriman, orang yang bersyahadah mengaku Muhammad itu Rasul, bermaksud dia orang yang meyakini Rasul itu benar. Faham tak tu? Pada terjemahannya tak ada wa anna Muhammad Rasulullah, Rasul itu utusan Allah. Itu ertinya terjemahan. Tapi maksud di sebalik terjemahan tu, itu yang kita perlu faham. Bukan sekadar lidah kita mengaku Muhammad itu adalah utusan Allah. Wajib kita memahami maksud yang tersirat di sebalik. Yani orang yang lidahnya mengaku Muhammad itu Rasul, bermaksud dia yakin sungguh-sungguh Rasul itu benar dalam segala hal, perkataannya, perbuatannya, zahir dan batin. Begitulah sifat-sifat yang lain-lain tadi. Maka orang yang meragui bahawasanya Rasul itu bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah, ataupun meragui mustahil, sifat-sifat yang mustahil, dia kata betul ke Rasul itu tak ada bohong, betul ke tak ada benda yang Rasul sembunyikan, contoh dia meragui, maka terbatallah syahadahnya terhadap Rasul. Dia kena jaga 9 tu, yang wajib dan harus mesti diiktikadkan, yang mustahil mesti wajib kita menjauhkan. Sifat yang mustahil bagi Rasul tu mesti dijauhkan, jangan diletakkan pada Rasul. Maka apabila dihimpunkan akan dia dengan 20 yang wajib, yakni wajib pada akal bagi Allah, seperti mana yang kita dah belajar secara tafsir tu, wujud, qidam, sampailah kaunuhu ta'ala mutakalliman, dan 20 yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu lawan-lawan bagi sifat yang wajib tu lah. Tiada Allah, baharu Allah, binasa Allah, itu semua mustahil, sifat yang mesti tidak ada sekali-kali pada Allah. Jadi kalau dihimpunkan dan dengan satu yang harus bagi Allah Ta'ala, apa sifat yang harus bagi Allah? Menjadikan mungkin atau meninggalkan. Harus bagi Allah menjadikan mungkin ataupun meninggalkan daripada membuat mungkin, itu sifat yang harus bagi Allah. Maka jumlah yakni perhimpunan semuanya ada 50 akidah. Jadi kalau akidah yang bersangkut paut dengan wa asyhadu an la ilaha illallah ada sebanyak berapa? 41 lah. 20 yang wajib bagi Allah, 20 lawannya yang mustahil, dan satu sifat yang harus. Maka jangan diragui, jangan meragui salah satu daripada 41 tu. Kerana barang siapa yang meragui ataupun tidak percaya salah satu daripada 41 tu, maka rosaklah akidahnya terhadap Allah. Contoh dia meragui bahawasanya Allah tu maha suci daripada bertempat. Dia ragu betul ke Allah tu tak ada tempat. Dia ragu. Padahal bertempat Allah tu mustahil. Sifat yang mustahil, nampak tak? Mustahil bagi Allah bertempat. Tiba-tiba dia ragu, ya ke Allah tu tak ada tempat? Ya ke? Maknanya dia ragu. Kalau dia yakin, memang dia akan tolak sungguh-sungguh. Mustahil Allah bertempat. Sebab Allah bukan berjirim berjisim, dia tak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba dia ragu, ya ke Tuhan tu tak bertempat? Maka rosaklah syahadahnya terhadap Allah. Faham elok-elok. Jadi 41 tu akidah yang bersangkut paut dengan keimanan seseorang itu pada Allah. 41 tu yang paling tidak mesti kita kena tahu. Sebenarnya hakikatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksud yang tersirat di sebalik wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya tidak terhitung. Maksud yang tersirat di sebalik asyhadu an la ilaha illallah itu tak terhingga, tak terhitung. Kenapa? Kerana sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah itu tidak terhitung. Ni yang 41 ni kembali kepada 20 yang kita belajar tu. Padahal sifat Allah yang kesempurnaan bagi Allah bukan sekadar 20. Bukan sekadar 20. Yang 20 ni yang wajib kita tahu secara tafsir. Dia pada hakikat sifat kesempurnaan Allah tu tidak terhingga. Betul?
Kan dulu kita dah wajib beriman secara ijmal, secara borong, secara ringkas bahawasanya wajib tiap-tiap laki-laki dan perempuan beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak terhingga banyaknya, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui. Jadi yang 20 tu yang tak dapat tidak, paling tidak, paling kurang, paling sedikit mesti kena tahu sebagai dasar dan asas akidah kita terhadap Allah. Dia pun hakikatnya makna la ilaha illallah tu tidak terhingga banyaknya. Maka jaga 41 tu. Yang wajib mesti diiktikadkan dalam hati terhadap Allah, yang mustahil wajib dinafikan, wajib ditolak, maknanya disucikan zat Allah. Jangan disifatkan Allah dengan salah satu daripada yang mustahil tadi. Kalau secara umumnya mustahil Allah itu bersifat dengan sebarang jenis kekurangan. Itu kalau secara ijmal. Wajib kita beriktikad mustahil Allah bersifat dengan sebarang jenis kekurangan. Sebarang jenis sifat kekurangan mustahil bagi Allah. Jadi ada berapa sifat mustahil bagi Allah? Bukan 20, bahkan tidak terhingga juga banyaknya sifat yang mustahil bagi Allah, kerana yang mustahil itu lawan bagi yang wajib. Jadi kalau yang wajib tidak terhingga, yang mustahil juga tidak jadi jangan dibangsakan, jangan diiktikadkan sebarang jenis sifat kekurangan pada Allah. Meskipun yang selain daripada 20 yang kita belajar dalam kitab. Contoh dalam kitab ni ada tak sebut mustahil Tuhan tidak mengerti? Ada sebut? Mana ada? Dia kata jahil dah. Jahil itu yang mustahil dalam kitab sebut. Yang seumpama jahil tu juga mustahil bagi Allah. Yang seperti jahil, yang sejenis dengan jahil pun mustahil bagi Allah. Jadi jangan disifatkan Allah dengan sebarang jenis sifat kekurangan. Contohnya sifat zalim. Sifat zalim ni sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan? Kekurangan. Boleh tak nak diletak pada Allah? Tak boleh. Faham? Faham tidak? Faham, baguslah. Alhamdulillah. Itu penting kita belajar. Sebab ada orang berasa tak ada apa-apa. Apa tu? Ada burung. Okey. Itulah apa? Tadi. Jangan. Sebarang jenis kekurangan jangan. Tak faham, tu tak faham. Allah tak faham. Boleh kata Allah tak faham? Tak faham tu kesempurnaan ke kekurangan? Jadi jangan disifatkan Allah dengan tak faham. Kadang-kadang ada dalam hati tu hembusan daripada syaitan nafsu, yang mengambil kesempatan waktu kesempitan, dia datang mencucukkan, menghembuskan bisikan-bisikan agar timbul was-was dalam hati terhadap Allah. Dibisikkan. Boleh jadi Allah tak faham kita ni. Sebab itulah tak dapat lagi pertolongan sampai sekarang. Yang kita minta lain dapat lain. Boleh jadi Allah tak faham kita. Na'udzubillah min zalik. Merosakkan akidah. Jaga-jaga. Tipu daya dia tu sangat halus. Sebab tu ilmu yang bersangkut paut dengan akidah ni pun kena halus juga kita faham. Kalau tak nanti yang halus-halus tu kita tersangkut. Yang kasar-kasarnya selamatlah. Takut yang halus-halus. Dia sentiasa mencari peluang. Dia sentiasa mencari peluang. Memang target dia nak mengkafirkan kita. Agar apa? Agar tak dapat masuk syurga selama-lamanya, bersekali dengan golongan mereka tu. Iblis, syaitan, laknatullah. Sebab tu kita kena waspada, hati-hati. Bisikan dia sangat seni, sangat halus. Kalau kita tak cermat, na'udzubillah. Ini kata tadi usaha belajar, usaha memahami, serah pada Allah. Ya Allah, peliharalah iman kita. Kita buat asbab, belajar memahami, serah pada Allah. Harap-harap dengan usaha kita yang tak sempurna ni, dengan belas kasih sayang Allah, pelihara juga akidah kita. Macam tu.
Dia jangan diiktikadkan Allah tak faham, Allah tak gerti, Allah tak tahu, Allah baru tahu, Allah belum tahu. Itu semua mustahil. Jaga. Syaitan ni dicerdik, iblis ni dicerdik. Memang Allah ciptakan dia memang cerdik untuk menipu, menyesatkan. Jangan kita ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berasa aman, damai, tenteram, berasa tak kisah, berasa tak peduli, berasa tak risau, berasa tak bimbang dengan permainan syaitan tu. Sebab kalau Allah tak menyelamatkan kita, habislah kita. Allah ada sifat Mutakabbir, sombong. Kepada manusia sombong tu satu Sifat kecelaan. tak baik kan. Macam mana kena faham benda ni? Kenapa takabur pada kita tak elok? Kenapa? Saya yang paling mulia dalam kelas ni. Tak elok lah. Sebab apa? Duduk pada tempat yang tak kena. Kita meminjam, kita baharu. Yang sombong-sombong ni, kita nak letak sifat sombong pada kita tu tak layak. Sebab kita tak sempurna. Adapun Allah bersifat dengan sombong, nak membesarkan dirinya, kena pada tempat. Dia tak perlukan siapa-siapa. Kita ni tak ada kepentingan pun pada Allah. Kita ni diciptakan oleh Allah semata-mata dengan rahmat dia. Allah tak perlukan kita, Allah tak berhajat kepada kita. Jangan kita ingat kita ni ada kepentingan kepada Allah. Allah tak ada kepentingan. Kau nak ibadat untuk kembali kepada kau. Kau tak nak buat ibadat, mudarat atas diri kau. Allah tak peduli. Nampak tak? Sebab tu Allah kata Allah akan humban siapa-siapa yang bersifat sombong dalam neraka. Allah tak peduli siapa pun dia. Sekalipun dia alim ulama besar, sekalipun dia ahli ibadat yang sangat-sangat masyhur, dalam hatinya ada Allah akan humban dalam neraka. Allah tak peduli. Sebab apa? Tak ada kepentingan pun kita pada Allah. Jadi takabur ni sifat membesarkan diri. Sifat membesarkan diri memang sifat yang pandan, patut, layak, adil pada Allah. Jadi itu sifat terpuji. Allah bersifat dengan megah, itu sifat terpuji Allah. Tapi kalau kita yang dhaif ni nak bersifat sombong, itu sifat tercela. Kita hina, kita dhaif tapi sombong. Nampak tak? Sebab tu sifat mazmumah, sifat yang Allah benci. Itu menunjukkan hamba yang tak sedar diri. Tak sedar diri dah minjam serba-serbi, sombong pula lah. Kalau tuan barang nak sombong, kena tak pada tempat? Tuan barang nak sombong, kenalah pada tempat. Barang dia, milik dia. Kita minjam, sombong pula dah. Kan ke tak elok perangai tu? Itu nama sifat keji. Jadi sifat sombong bila duduk pada makhluk, jadi keji. Bila sifat takabur tu pada Allah, memang sifat terpuji, kena padan, patut, layak dengan Allah yang maha kuasa, maha hebat, maha sempurna, tidak berkehendak kepada sesuatu, tidak berhajat kepada sesuatu. Jadi memang kenalah pada Allah sifat kesempurnaan adalah wallahu a'lam. Kesambungan sombong tadi. Kalau kita tengok syaitan ni, kita nak tahu dia punya kedudukan dia dah nampak di syurga neraka sewaktu dia sombong dengan Allah Taala. Dia dah nampak, bukan nampak, dia memang duduk dalam syurga dah. Waktu tu. Oleh kerana kesombongan yang ada dalam hati, itulah yang menegah diri dia daripada merendahkan diri dengan Allah, merendahkan diri dengan Nabi Allah Adam. Kerana dia merasakan yang diri dia terbaik, diri dia lebih mulia daripada Adam. Dengan sebab tu Allah laknat dia, Allah benci dia. Allah benci sebab apa? Kesombongan. Padahal ibadatnya beribu tahun, umurnya beribu-ribu tahun. Tapi oleh kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, timbul kesombongan dalam diri iblis tadi tu, yang menjadikan dia ingkar ataupun enggan untuk merendahkan diri dengan Nabi Allah
Adam sujud di situ dengan makna merendahkan diri, bukan sujud dengan makna macam solat tu, faham? Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam. Sujud dengan makna merendahkan diri, bukan sujud seperti sembahyang tu. Tak boleh sujud seperti sembahyang tu pada selain Allah. Jadi dengan sebab itulah Allah Ta'ala laknat dia. Allah Ta'ala humban dia, keluarkan daripada syurga. Allah Ta'ala haramkan daripada syurga. Kita pun begitulah. Jadi sifat sombong ni sifat iblis. Kalau ada dalam diri kita, maknanya samalah seperti iblis. Sebab tu Allah tak peduli siapa kita. Sekalipun kita sembahyang tak genti-genti, tapi sombong, aku lebih baik daripada orang yang ada depan aku. Aku lebih baik daripada kawan yang ada di kiri dan di kanan aku. Itu sombong. Kenapa boleh jadi sombong? Kerana lupa hakikat diri sendiri. Lupa hakikat diri. Dalam hati kita lupa hakikat kita siapa. Yang memberi kita ilmu, yang boleh meletakkan kita di tempat yang mulia macam ni, yang boleh hadir, yang menggerakkan akal fikiran kita, yang menggerakkan hati kita, yang meminjamkan roh. Siapa? Allah. Tapi kita lupa, kita memandang ini usaha kita, ini kesungguhan kita, ini kehebatan kita. Maknanya lupa hakikat diri, yang mana kita ni meminjam, semata-mata meminjam nikmat-nikmat Allah. Allah yang mengizinkan, Allah yang membantu, Allah yang menolong kita melakukan ibadat. Allah juga yang menolong membantu kita meninggalkan sebarang jenis maksiat. Tiba-tiba kita jadi rasa hebat, padahal tak ada hebat pun kita. Pinjam semua, asalnya pun tiada. Kemudian Allah jadikan ada, kemudian Allah pinjamkan pula macam-macam nikmat. Tiba-tiba lupa diri, memandang diri kita tu, melupakan Allah. Jadi cara-cara di antara ubat bagi nak menyembuhkan penyakit sombong ni adalah kena tahu hakikat diri sendiri. Kena sentiasa mentauhidkan Allah dalam hati kita, dalam diri kita. Apa sahaja yang kita perolehi daripada benda-benda baik, semua itu semata-mata pertolongan, pinjaman daripada Allah. Kita sekarang ni, boleh tak kita hadir sini kalau Tuhan tak kehendak? Tak boleh. Dah kita boleh hadir sini semata-mata dikehendaki oleh Allah. Dengan belas kasih Allah pilih kita. Tiba-tiba nak berasa hebat. Hebat aku boleh mengaji hari ini. Tu lupa diri je dah. Tapi kalau dia ingat ini semata-mata rahmat Allah, dia takkan sombong. Bahkan dia akan merasakan hebat pada Allah yang memberi taufik. Bukan merasakan hebat pada diri dia, tapi merasakan hebat terhadap Allah. Maha hebat Allah. Subhanallah, hebatnya Allah memberi taufik pada aku. Nampak tak? Jadi orang yang kenal Allah, dia tak berasa kagum pada diri dia, tapi kagum pada Tuhan yang memberi taufik. Dia tak merasa kagum dengan ibadat dia, tapi merasa kagum dengan Tuhan yang memberi taufik dia beribadat. Dia tak merasa kagum dengan meninggalkan maksiat, tapi merasa kagum dengan Tuhan yang menolong dia meninggalkan maksiat. Bila dalam hatinya sepenuh-penuh mengingati Allah, maka tidak adalah ingatan pada diri dia sendiri. Bila tak ada ingat pada diri sendiri, selamatlah dia daripada penyakit ujub, riya, takabur. Sebab apa? Dia tak ingat diri dia. Yang diingatnya Allah. Yang timbul ujub tu, perasaan hebat, perasaan baik, perasaan bagus, perasaan soleh tu sebab apa? Lupakan Allah. Terlupa Allah. Kita berasa ni nikmat ni kita yang buat sendiri, kita yang proses sendiri. Ilmu ni kita punya. Tu yang nak orang puji kita tu. Sebab kita rasa usaha kita. Orang yang tak memandang usaha dia, tetapi hatinya terus kepada Allah, dia tak akan ada takabur, dia tak akan ada ujub. Dia tidak akan mengharap-harapkan pujian pada terhadap ibadat yang dia buat. Dia tak mengharapkan pujian daripada orang lain. Sebab dia tahu hakikat ni yang menjayakan dia buat ibadat, tak buat maksiat ni Allah, semata-mata Allah. Kenapa pula kita nak dipuji, sedangkan ini semua pinjaman nikmat daripada Allah, taufik daripada Allah. Tu kata hamba lupa diri tadi. Sebab tu penting mengingati Allah. Kena selalu berzikir, mengingati Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Dalam apa jua hal keadaan sekalipun, hati kena sentiasa bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah.
makan, minum, bergerak, diam, semua itu nikmat Allah. Tubuh kita ni, jasad kita, akal kita, ilmu yang ada pada kita, semua pinjaman Allah. Sekelip mata sekarang Allah boleh tarik segala-galanya. Taufik tu kekuatan yang Allah bagi, pertolongan. Kemampuan yang Allah bagi pada hamba, menolong hamba tadi melakukan ibadat. Bukan tenaga yang ada dalam badan kita ni yang menggerakkan kita beribadat dah. Kerana tenaga yang ada dalam tubuh badan kita ni baharu, makhluk Allah. Adakah makhluk boleh memberi kesan? Jadi yang menggerakkan kita beribadat itu, yang menolong kita ni bergerak ni saya bercakap ni, Allah yang menolong ni, saya boleh bercakap ni. Ada yang gauk telinga. Siapa yang menggerakkan tubuh badan kita? Bukan tenaga yang ada dalam badan kita lah. Itu taufik, pertolongan daripada Allah. Taufik makna bantuan, pertolongan daripada Allah terhadap hamba melakukan ketaatan ibadat. Sama ada membuat taat ataupun meninggalkan maksiat. Hidayah itu petunjuk. Salah satu cara Allah memberi petunjuk adalah dengan asbab ilmu. Dengan asbab ilmu. Dengan asbab ilmu Allah memberi petunjuk. Dengan di antara kadang-kadang Allah memberi seseorang itu kesedaran, petunjuk dengan melalui maksiat yang dia buat. Asbab daripada maksiat ni, dia mendapat petunjuk daripada Allah. Ada kala dengan asbab ilmu, kefahaman yang dia belajar, ilmu yang dia belajar, mendapat petunjuk. Seperti mana yang kita minta dalam solat ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah tunjuk kita kepada jalan yang lurus, yakni zahirnya dan batinnya. Minta Allah bimbing kita ke jalan yang sebenar, jalan yang Allah redha, seperti mana yang Allah kurniakan pada Nabi Rasul. Bukan sahaja zahir, bahkan batin. Zahirnya lurus, batinnya pun lurus. Zahirnya pun taat, batinnya pun taat. Ini yang kita minta dalam solat tu. Apa dah? Makna kita minta zahir kita ni mengikut syariat. Zahir kita ni mengikut syariat. Yang wajib kita buat, yang haram tinggalkan semua. Yang zahir, yang Allah wajibkan semua buat pada zahir, yang Allah haramkan semua tinggalkan pada zahir. Begitulah juga hati kita. Segala sifat yang terpuji mesti ada dalam hati kita. Sebarang jenis sifat yang dikeji oleh Allah mesti kena buang semua dalam hati. Ini yang kita minta dalam solat tu. Perjalanan yang lurus, yang mana Allah perjalankan para nabi, para rasul yang Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada para nabi, para rasul. Jalan kepada jalan tu, taat pada Allah zahir dan batin. Maka itulah juga jalan yang kita minta. Sebab tu jangan kita merasa seronok kalau sekadar zahir kita sahaja dah taat, batinnya belum. Sebab yang Allah tuntut dua-dua, taat zahir dan batin. Kita taat zahir je, batin kita tak peduli. Sebab tu mengaji, mengajar, berdengki tak tinggal kita, mengumpat tak tinggal kita, berdendam tak tinggal kita. Kita kena hanya buat yang zahir tadi, yang batinnya tidak. Jadi nak kena lurus zahir dan zahir dan batin kena lurus. Jangan zahirnya lurus, batinnya bengkang-bengkok, tak nak. Jadi kena seiring. Sama je, lelaki perempuan semua sama. Segi urutan tu antara taufik dan hidayah tu yang mana dulu? Taufik dan hidayah tu mana dulu? Pada ta'akul akal kita, hidayah dululah, petunjuk dulu. Baru Allah bagi pertolongan. Kita faham, oh begini tak bagus. Maka Allah memberi kita taufik, pertolongan untuk berusaha meninggalkan benda yang tak baik. Allah bagi kita pertolongan untuk membuat yang baik. Datang daripada petunjuk lah. Kalau tak ada petunjuk, kita nak tuju mana? Kalau kita tak nampak mana jalan baik, mana jalan buruk, kita nak tuju macam mana? Jadi petunjuk tu ilmu lah. Bila ada kefahaman, baru ada keinginan nak pergi situ. Itu taufik dan hidayah. Dua-dua tu kena usahakan. Jangan tunggu hidayah, kena berusaha cari. Kerana hidayah tu ada dalam
Ada dalam majlis zikir, ada dalam majlis ilmu. Jadi kena usaha cari, jangan tunggu hidayah. Nur hidayah pun tak boleh tunggu, kena pergi cari. Hidayah, tunggu hidayah. Jangan tunggu hidayah, kena pergi cari usaha. Datang majlis ilmu. Kadang-kadang kita ni dalam bab akhirat ni kita tak usaha sebenarnya. Tapi dalam bab keduniaan kita tahu usaha tu apa. Tapi dalam bab akhirat kita tawakal bukan main lagi. Dalam bab akhirat, dalam bab ibadat kita tawakal bukan main tawakal. Bulat hati kita serah kepada Allah. Sikit tak ada ragu pun. Tapi dalam bab keduniaan, harta benda, duit, jangan main-main. Kena usaha. Berusaha bukan main lagi. Tapi dalam bab ibadat, ilmu, dia duduk tunggu bila nak datang hidayah. Sebab apa tak mengaji belum sampai hidayah? Tunggu Tapi kalau duit tak tunggu pula. Pandai kita keluar kursus sini, kursus sana, nak jadi jutawan, belajar strategi perniagaan macam ni, pandai pula usaha. Dalam bab petunjuk nak buat ibadat, tunggu tawakal. Tu semua nafsu. Kena tipu dengan kita ni banyak kena tipu. Hari-hari kena hakalkan dengan nafsu setan. Dia seronok. Orang yang jahil macam kita ni memang jadi ulam-ulaman nafsu dengan setan je. Jadi ulam-ulaman. Untuk yang buat maksiat. Sama. Dia tak mendapat taufik, maka dia jatuhlah dalam maksiat. Nampak tak? Tapi tak boleh menyalahkan Allah kerana sejauh mana kita berfikir. Akal kita diberi oleh Allah, kita boleh membeza mana yang Allah redha, mana yang Allah benci. Nampak tak? Okey. Ni jalan selamat, yang ni lubang. Kita ada akal. Sejauh mana kita memilih untuk ikut jalan selamat tadi. Sama je. Yang ni taat, ni maksiat. Yang ni jalan selamat, ini lubang. Berdua benda ni sama. Kita diberi akal oleh Allah. Kita nampak mana yang baik untuk diri kita dan mana yang mudarat. Kalau contoh jalan tadi, kenapa kita boleh usaha ikut jambatan? Kenapa tak terjun terus? Kenapa tak terjun terus? Tahu mudarat? Kita ada usaha, nampak tak? Usaha ni makna cuba menyelamatkan diri kita daripada terjatuh dalam lubang tadi. Nampak tak? Sejauh mana usaha kita? Sejauh mana kita memerah tenaga kita, usaha nak menyelamatkan diri kita daripada terjun dengan lubang? Sejauh mana? Oleh kerana dia bersungguh-sungguh tadi sebagai asbab, maka Allah memberi taufik, pertolongan pada dia, ikut atas jambatan diselamat dia daripada terjun gaung. Betul? Yang ni pula, yang ni taat, yang ni maksiat. Sejauh mana kesungguhan kita nak buat taat? Ataupun semata-mata kita serah dengan seronok kita buat maksiat? Adakah Allah tak tahu kesungguhan kita? Allah tahu tahap kesungguhan kita. Tak boleh nak tipu lah. Sejauh mana kesungguhan kita mengelakkan diri daripada terjun lubang, daripada menyelamatkan diri jatuh dalam maksiat. Sejauh mana hati kita tu bersungguh cuba nak lari tu. Ya'lamu ma fi sudur. Sampai ke hati, perasaan kita diketahui oleh Allah. Sebab tu kita tak boleh nak lari. Tak boleh lari. Kalau seandainya kegagalan kita memahami hukum hakam Allah ni, asbab taksir kita. Apa maksud taksir? Cuai, leka kita. Sikap tak ambil berat. Allah tahu kita tak ambil berat. Kita tak boleh kata, ya Allah aku dah bersungguh dulu. Dah Allah tahu hati kita. Jadi jangan bermudah-mudah nak menyerahkan kepada takdir. Allah bagi kita akal pikiran. Allah tengok usaha kita tu. Sejauh mana kesungguhan nak menyelamatkan diri daripada mudarat dunia dan akhirat. Situ yang akan dipersoalkan. Dan akan kembalilah juga kepada taufik. Taufik daripada Allah, pertolongan. Bila Allah Ta'ala melihat hamba-Nya bersungguh, Allah akan bagi pertolongan. Sebab tu Allah kata, barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala kata, barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, itu isyarat kepada apa tu? Usaha. Usaha tadi, kita tahap mana tu?
Usaha nak dekatkan diri kepada Allah, usaha nak meninggalkan maksiat tu, usaha kita tahap mana agak-agak? Peringkat berapa agak-agak? Allah Ta'ala kata siapa yang bersungguh-sungguh, makna tak pernah mengalah, dia cuba, tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi, buat sebab-sebab yang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, nescaya akan datang pertolongan Allah. Nampak tak? Baru datang pertolongan Allah, tapi Allah nak tengok sejauh mana dulu kita kadang-kadang kita tak boleh meninggalkan maksiat tu, meninggalkan mengumpat, meninggalkan berdengki, meninggalkan berdendam, sebab kita tak usaha. Lebih kepada tak nak tinggalkan. Kita lebih sayang benda tu, kita tak nak tinggalkan benda tu. Allah tahu kita tak nak tinggalkan benda tu, kita tak ada kesungguhan nak meninggalkan. Kalau kesungguhan, apa bukti kita bersungguh nak tinggalkan sifat yang Allah benci dalam hati kita? Adakah kita pernah cuba memaafkan orang? Adakah pernah kita paksa diri kita bersangka baik dengan orang? Tak mau. Masalahnya kita tak nak, sebab kita kata rugi. Nafsu kata jangan. Rugi, bodoh kata dia. Kau maafkan, kau bodoh. Kau sangka baik, kau bodoh, rugilah kau. Kita terikut. Makna tak bersungguh dalam peperangan tadi. Apa pun hakikatnya kembali kepada Allah tentu semua dah. Itu hakikat. Tapi jangan kita tengok hakikat tu, tengok kepada hakikat, kita meninggalkan asbab pula. Itu nanti kan jadi Mu'tazilah Jabariyah pula. Mu'tazilah Jabariyah pula, orang yang semata-mata serah pada serah pada takdir. Tengoklah, kalau takdir Tuhan aku jatuh maksiat, aku buat ke? Itu Jabariyah. Kita ahli sunnah lah. Kita yakin kita ni diberi peluang oleh Allah untuk berusaha. Bukan semata-mata dicengkam, dikawal, digagahi oleh takdir Allah dah. Mu'tazilah Jabariyah begitu. Dia serah pada Allah pula. Dia tak ada nak cuba, dia tak ada nak usaha. Serah, kalau Allah gerakkan dia belajar, gilah. Kalau Allah gerakkan dia tinggal maksiat, dia tinggallah. Kalau tak, ikut nafsu, dia ikutlah. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua kembali kepada akidah lah, kembali kepada pegangan gitu. Orang yang percaya semata-mata semuanya daripada Allah, usaha ikhtiar tak ada, akan merosakkan diri lah, jadi macam tu. Ataupun dia akan menyalahkan takdir. Kalau Tuhan takdirkan aku tak meninggalkan maksiat, aku macam ni lah selama-lama. Padahal dia diberi akal oleh Allah. Kalau duduk tengah-tengah jalan, lori nak lalu, pandai pula usaha lari. Dia duduk tunggu situ. Tengoklah takdir, kalau selamat-selamatlah. Pandai pula mengelak, pandai pula cuba nak mengelak. Faham tu? Mudah kita terjemahkan usaha ni cuba. Kita dah nampak tu, dah ikhtiar tu makna memilih. Khiyar, memilih. Allah bagi akal, kita boleh beza yang ni dan yang tu. Jadi nak pilih yang mana? Ada pun orang yang tak waras, dia tak boleh nak pilih, sebab dia tak boleh beza. Dia nak pilih macam mana yang baik yang buruk, dia tak boleh beza. Sebab tu kita tengok orang tak waras, sampah pun dia makan, sebab dia tak boleh beza. Kita diberi akal, boleh beza. Kemudian bila dah nampak yang baik yang buruk, nak cuba yang mana? Nak cuba mana? Nak cuba ambil yang mana tu? Kemudian cuba tu pula bersungguh ke tidak cuba? Sekali setahun buat. Itu bukan bersungguh sekali setahun. Lepas tu dah mengalah, la haula wala quwwata. Aku tak kuasa ya Allah nak tinggalkan maksiat. Setahun sekali. Nanti kena soal. Allah tahu yang kita tak bersungguh. Waktu kata bersungguh-sungguh, buktikan pada Allah yang kita bersungguh. Jangan kata kita selamat besok, selamat dah sebab aku dah usaha. Adakah usaha kita dah sampai peringkat yang Allah nak? Ataupun baru main-main begitu, kita dah rasa akulah orang paling bersungguh sekali. Jaga-jaga. Allah tahu hati kita, sejauh mana kita bersungguh nak bersihkan hati kita. Pernah tak rasa tak suka dengan diri kita yang ada hati macam ni? Tak ada pun. Redha je, seronok aje. Di antara orang yang bersungguh tak nak benda-benda ni, dia rasa tak suka dengan hati dia yang macam tu. Dia cuba meninggalkan, selalu minta ya Allah tolonglah, aku tak nak benda macam ni.
Aku tak suka sifat macam ni. Bagilah pertolongan agar dapat aku bersihkan hati aku daripada benda-benda macam ni. Ada dalam macam hati kita macam tu? Ada pernah doa macam tu? Yang kita minta duit. Duit kita bersungguh minta. Adapun jenis kemaksiatan, kemudaratan, kecelakaan akhirat ni kita tak pernah pun minta Allah jauhkan kita. Tak bersungguh pun minta. Seperti mana kita minta Allah selamatkan diri kita daripada kecelakaan atas dunia. Jadi semua tu akan diperiksa. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan periksa sehalus-halusnya. Sehalus-halusnya. Sebab tu orang-orang tu takut. Sebab tu saya pernah cerita dulu, ada seorang waliullah tu. Dia seorang apa? Dia seorang penenun pakaian. Penenun, dia tenun, dia buat jahitan sehabis-habis baiklah. Kemudian dia pergi jual. Tiba-tiba orang beli dengan murah. Dia pergi tolak kepada pemborong lah. Nanti orang tu akan jual tempat lain lah. Peraih. Sampai pada peraih tu beli dengan harga yang sangat-sangat murah. Padahal sangkaan dia tadi dah habis bersungguh habis buat. Paling teliti kemah dah ni. Kenapa harga macam ni je? Nampak tak? Jadi bila kata peraih tadi yang kau buat ni belum ada kualiti lagi pun, menangis dia, meraung dia, melalak dia. Bukan dengan sebab harga tu, teringat nanti hisab Allah di hari akhirat. Teringat nanti hisab bagaimana ini manusia yang menghisab. Makna sekalipun kita dah rasa sempurna, bila dihantarkan kepada orang yang lebih alim, yang lebih mahir tentang tenunan tadi, rupa-rupanya masih jauh lagi daripada baik. Jauh lagi seperti yang dikehendaki. Bagaimana pula amalan kita ni nanti yang nak dihadapkan kepada Allah, yang mana ilmunya maha meliputi, maha mengetahui, maha halus. Macam mana kita nak selamat? Itu yang menyebabkan dia jadi menangis tu. Bukan menangis sebab orang tu beli dengan harga murah, dah. Teringat nanti hisab di hari kiamat. Dah kita sekarang ni rasa puas hati dengan diri ni, siapa yang hukum? Kita yang menghukum kita puas hati. Kita yang menghukum kita dah okey. Kita yang menghukum hati dah bersih. Tapi pada penilikan ilmu Allah, Allah tahu hati kita macam mana. Nampak tak tu? Sebab tu golongan tu dia takut. Sebab apa? Dia kenal Allah sungguh-sungguh. Kita ni menghukum diri kita. Buat sini tinggal maksiat lebih kurang, oh baik dah aku ni husnul khatimah dah ni, ini masuk syurga tanpa hisab dah ni. Kita kata, kita yang menghakimi diri kita sendiri. Tapi nanti kalau menghadap Allah besok macam mana? Allah tahu sampai ke lubuk hati kita. Sampai ke lubuk hati kita. Sebab tu orang yang makrifat kenal Allah sungguh-sungguh, dia tak berani simpan walau sebesar kuman pun benda yang Allah benci dalam hati. Dia takut sebab Allah tahu apa benda ada dalam hati. Dia tak puas hati dengan, dia sentiasa merasa tak puas hati dengan diri sendiri. Kita sentiasa rasa puas dah. Habis. Tu tasawuf, nanti tuan-tuan belajar ilmu tasawuf. Nak tahu masalah hati tu tasawuf kan. Ini tauhid. Kau dengar apa tadi? Melegit-legit dah. Tak apalah, benda penting. Maka apabila dihimpunkan jadi ada semua 50. Ada 50. Akidah yang terkandung pengertian itu semuanya di dalam makna. Dalam makna kata kita, perkataan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pendek je, tapi maksudnya Masya Allah, subhanallah, tak terhingga maknanya. Tapi yang 50 ni paling tidak yang kita mesti faham maksud yang tersirat, maksud yang tersembunyi di sebalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kataan Tuhan. Tuhan tu apa makna Tuhan? Yang memiliki sifat ketuhanan. Tak ada Tuhan melainkan Allah saja. Yang lain-lain tu bukan Tuhan, bukan sembahan yang sebenar. Sembahan yang sebenar-benarnya, yang hakikinya adalah Allah, kerana Allah sahaja yang memiliki sifat ketuhanan tu. Tidak ada satu pun sifat ketuhanan duduk pada selain Allah. Sifat ketuhanan tu banyak, satu pun tidak duduk pada selain Allah. Yang memiliki sifat ketuhanan ni hanya Allah. Jadi bila sebut Tuhan, kena kepada Allah.
bila sebut Allah, dialah tu, dialah Tuhan. Adapun selain Allah haram dipanggil Tuhan. Haram, lagi merosakkan akidah. Jangan panggil Tuhan kepada selain Allah. Sebab Tuhan tu satu je, Allah je Tuhan. Dan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Dan maknanya tiada Tuhan yang disembah, yang dipatuhi, yang ditaati zahir dan batin kena kepada Tuhan sengoti. Tuhan sengoti. Tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan sengoti dan sebenar melainkan Allah. Mana Allah saja Tuhan yang sengoti. Sengoti itu apa? Sungguh-sungguh. Sengoti itu makna yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benar. Jadi yang sebenar-benar Tuhan hanya Allah. Yang sengoti jadi Tuhan Allah. Yang lain itu semua tak sengoti. Yang lain itu semua tak sengoti. Yang sengotinya Allah. Yang sungguhnya Allah. Yang lain itu semua palsu, semua bohong. Yang lain itu semua makhluk Allah. Batu, kayu, itu semua makhluk Allah. Sama macam kita juga. Semua kita dipanggil manusia, itu batu, itu kayu. Sama-sama dijadikan oleh Allah. Tapi apabila akal seorang tu dah disesatkan oleh syaitan nafsu, maka mereka menganggap benda-benda tu sebagai tu Tuhan. Kita orang Islam mukmin jangan mengiyakan yang benda-benda tu Tuhan. Ada pun orang bangsa lain, orang agama lain nak memanggil benda-benda tu Tuhan, itu terpulang kepada dia. Jangan kita mengiyakan, jangan kita pun panggil Tuhan juga. Tuhan kita hanya Allah. Allah lah Tuhan sekalian makhluk. Allah lah Tuhan sekalian bangsa. Allah lah Tuhan sekalian alam. Jadi jangan kita yang pandai-pandai bagikan. Kita orang Islam, Tuhan kita Allah. Mereka Tuhan dia bukan. Tuhan mereka tu begini. Dah, jangan. Itu menunjukkan kita pun sesat juga. Itu pun tak erti. Tuhan tu hanya Allah. Allah lah Tuhan kita dan Tuhan dia. Mana ada Tuhan selain daripada Allah lagi? Maka makna Tuhan itu tupanan. Tuhan tu tupanan. Kalau bahasa kita tumpuan ataupun tumpangan. Bila sebut Tuhan ni, dia tempat menumpang segala-galanya. Tumpangan, tempat bergantung sekalian kepada dia. Tupanan dan tumpuan. Bila sebut Tuhan, dia ada tempat tumpuan. Segala-galanya tertumpu, bergantung, berhajat, berkehendak, memerlukan dia. Hatta batu kayu sekalipun. Ni benda-benda ni, objek-objek ni yang tak bernyawa ni, semuanya bergantung kepada Allah. Bukan kita je. Segala-gala bergantung kepada Allah. Ni makhluk bernyawa tak bernyawa, batu kayu jamadat, kayu-kayu ni semua berkehendak kepada Allah yang menjadikan, yang mengekalkan dia ada. Nampak? Jangan kita ingat kita je. Semua berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Kalau manusia saja, jin saja yang bergantung kepada Allah, batu kayu tidak, maknanya Allah tu bukan pentadbir sekalian alam. Tu kata Rabbul Alamin, Tuhan pemilik pentadbir sekalian. Ini secara kasar. Kalau nak dihalusi lagi, setiap jirim, setiap atom, tu Tuhannya Allah, pentadbirnya Allah, pemiliknya Allah. Setiap zarrah, setiap butir-butir, setiap farj, pasi-pasi tu, setiap pasi, setiap debu tu Tuhannya Allah, pemiliknya Allah, pentadbirnya Allah. Pernah terfikir sampai situ? Tak pernah. Yang kita nampak yang kasar-kasar sahaja. Setiap yang mewujud tu, yang Allah jadikan tu, daripada sebesar-besar sampailah seseni-seni,
Semua pemiliknya adalah Allah, pentadbirnya adalah Allah. Setiap butir itu, setiap debu tu berhajat kepada Allah. Setiap pasir, debu, kuman, apa lagi virus ke apa binatang macam-macam, semua bergantung, berkehendak, berhajat kepada Allah. Jangan kita perasan kita manusia saja. Segala-galanya, angin, udara, ikutlah semua. Semua, subhanallah. Baru nampak kebesaran, kehebatan Allah. Barulah kita boleh menyebut serta merasakan hebat ya Allah. Subhanallah, hebat sungguh. Jadi seseorang itu boleh merasakan kehebatan Allah kembali sejauh mana kefahaman dan pengetahuan dia tentang Allah. Makin dalam kefahamannya, makin luas pengertiannya terhadap Allah, makin memberi kesan dalam hatinya terhadap Allah. Itu yang menjadikan mereka tu takut, risau, bimbang, gerun. Sebab pengetahuan mereka terhadap Allah tu tak sama macam kita. Halus pengetahuan. Sebab tu sampai dia jaga betul-betul ni dalam hati ni, jaga setiap saat, jaga teliti sungguh. Takut terjatuh benda-benda yang Allah benci dalam hati. Takut waktu terjatuh sifat tu, mati pun sampai. Sedang molek penyakit tu singgah, mati pun sampai. Maka matilah dalam keadaan hati yang kotor dengan Allah. Waktu dia tak berani, dia cermat. Kalau ada, cepat-cepat dia buang. Sebelum ada, dia kawal sungguh-sungguh. Dia kawal, dia jaga. Kalau terjatuh juga, terjebak juga, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Kita ada sampai peringkat macam tu jaga? Ada? Diam tu ada lah tu ada sampai peringkat tu? Ujung pula tu perasaan. Dia hati-hati dengan permainan. Selamat sini, terpangkap kat situ. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nak nunjuk kita ni lemah, gantung dengan Allah. Ni dalam ni nak bersih pun gantung dengan Allah. Sebab tu kita doa, ya Allah bagilah pertolongan, bagilah bimbingan. Bimbing kita ni jalan yang lurus, zahir dan batin. Jadikan kita ni orang yang taat zahir dan batin. Tolonglah, la haula wala, tak ada kuasa ya Allah. Ada pun ilmu, ada pun apa, tak boleh memberi bekas pun. Tak boleh memberi bekas pun. Itu sebagai asbab. Kemudian, jadi tiada Tuhan yang disembah kepada Tuhan yang sengoti dan sebenar melainkan Allah Ta'ala jua Tuhan yang kena dan Tuhan yang betul sungguh disembah akan dia. Adapun selain daripada Allah, semua tu batil, semuanya salah, semuanya karut, semuanya bohong, semuanya dusta, semuanya palsu. Dan makna Tuhan itu tupanan atau tumpuan yang ditupan, makna yang ditumpu ataupun yang tu ada, yang ditupan ataupun yang ditumpu oleh tiap-tiap yang lain daripadanya. Tiap-tiap yang lain. Tiap-tiap yang lain lah selain daripada Allah. Batu, kayu, manusia, jin, syaitan, iblis, nabi, rasul, malaikat, ikutlah. Syurga isinya, neraka isinya. Makhluk yang boleh nengok, makhluk yang tak boleh nak nengok, itu semua masuk dengan selain Allah. Maka semua tu menumpu, makna bergantung, berhajat, berkehendak kepada Allah. Ni yang kita nak kena sentiasa ingat dalam hati. Tu disuruh belajar ni, supaya dapat kita amalkan, serapkan dalam diri kita. Bukan benda ni sekadar maklumat saja. Harap-harap jadi memberi manfaat. Dengan apa yang kita dah belajar, dah tahu, dah faham, dah pernah memberi manfaat, kita boleh pakai. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa mentauhidkan Allah. Sentiasa mentauhidkan Allah. Dia sampai satu peringkat nanti, apa yang dia buat, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, semua kembali kepada Allah hatinya. Tak pergi tempat lain lah. Daripada kefahaman tadi lah. Daripada kefahaman tadi yang dia belajar tadi. Apa pun yang dialami, apa pun yang dilihat, apa pun yang didengar, apa pun yang dia rasa, menolong, membawa dia mengingati Allah. Dia bergerak, dia ingat Allah.
Dia duduk diam pun dia teringat kepada Allah. Dia nak tidur, dia nak makan, dia nak memandang, dia nak berkelip, dia nak bernafas, nak apa, semua hatinya teringat kepada Allah. Sebab apa? Semua tu ditadbir oleh Allah. Dalam hati kita terdetik yang baik-baik semua daripada Allah. Kan? Tidaklah kamu menghendaki melainkan Allah menghendaki. Tidak ada kehendak dalam hati kita nak berubah, nak jadi baik, nak mengaji, nak begini, nak begitu. Semua tu daripada Allah. Itu hakikatnya. Nak mengajak kita, semua ni benda-benda ni semuanya nak mengajak, nak menolong kita ingat kepada Tuhan. Ni benda-benda ni sebenarnya nak bagi tahu kita dalam bentuk lisanul hal, nak bagi tahu kita kewujudan Tuhan yang maha kuasa. Tapi kita terlupa, kita tak faham bahasa dia. Kita tak faham bahasa dia. Sebenarnya dia nak bagi tahu ada Tuhan yang mentadbir, ada Tuhan yang maha hebat, ada Tuhan yang maha kuasa. Tubuh badan kita, gerak-geri kita, akal fikiran, tubuh kita sendiri, apa yang ada pada diri kita ni sendiri, semuanya nak mengingatkan kita, nak bagi tahu ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha tunggal. Tapi oleh kerana hati kita tu leka, lupa, lalai di dunia, tu yang tak teringat tu. Hati kita dah penuh dengan hal-hal dunia. Fikir nak makan, fikir nak pakai, fikir nak mewah, fikir nak kaya, fikir nak pangkat, fikir tentang bini, fikir tentang bini-bini, fikir tentang anak. Sehingga hati tak ada terfikir tentang Allah sebab dah disibukkan fikiran dan hati kita dengan urusan dunia. Tu nampak tak? Setan dan nafsu mempengaruhi agar kepala kita ni bimbang, risau tentang selain Allah. Hati pun begitu. Kemudian mempengaruhi anggota pun bersibuk, berbimbang membuat sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan ibadah. Tengok. Dia punya permainan, dia tipu daya, dia nak lekakan kita. Supaya kita balik akhirat tanpa ada bekal ibadat. Habis masa kita sia-sia dengan mengingat selain Allah. Allah bagi masa 10 tahun tapi tak ada bekal boleh bawa balik. Kemudian katanya musannif, dan makna Tuhan itu tupanan dia. Maka tidak boleh jadi tupanan. Faham dah tupanan tadi Tumpangan lah, tumpang. Kan kita ni, kita orang Patani ni, bahasa dia lah. Tak kena ikut Melaka pula. Nak cantik muka kita. Dia tolong kagang pun mujur dah kita. Terima kasih pun tak mau. Allah saja yang membalas jasa budi baik, keikhlasan tutup guru ni mengarang kita. Boleh kita belajar. Kalau nak harap kita Arab, mati hidup balik pun kita tak pandai nak baca. Dia tolong terjemahkan, ambil dalam kitab-kitab Arab tu yang besar-besar tu, ringkaskan, terjemah pula dalam Jawi. Sekarang terjemah lagi dalam Rumi. Harap kita boleh ambil manfaat, boleh belajar dan boleh memperbaiki ibadat. Nampak besar jasa dia orang ni. Tak pernah minta pun pada dia orang. Tak ada kena mengena pun, tak ada pertalian darah pun. Tapi dia tolong kita. Tu warasatul anbiya. Akhlak pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pentingkan diri, teringat umat. Nak menolong umat kat mana-mana pun. Maka tidak boleh jadi tupanan ataupun tumpangan ataupun tumpuan, melainkan satu zat yang bersifat dengan terkaya. Jadi akal kita tak boleh nak terima, nak dikatakan Allah itu sebagai Tuhan, tempat tumpuan, tempat tumpangan, melainkan dia mesti terkaya. Dia mesti tak berkehendak dan berhajat kepada yang lain. Dan lepas ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripada dia. Lepas tu makna tak berkehendak, tak berhajat. Selain daripada dia, tak ada kepentingan pun pada dia. Kalaulah Allah tu sendiri, dia pun bergantung kepada yang lain. Kalaulah Allah tu sendiri, dia pun bergantung kepada Tuhan yang lain, bagaimana kita nak berhajat kepada dia? Dia pun tak sempurna, dia pun bergantung kepada Tuhan yang lain. Bagaimana nak dikatakan sekalian makhluk berhajat kepada dia, sedangkan dia sendiri pun berhajat kepada yang lain. Sebab tu bila dikatakan Allah tu sebagai Tuhan, bila sebut Tuhan, wajiblah bagi dia memiliki sifat terkaya, dengan makna dia pun tak berkehendak, tak berhajat kepada segala sesuatu.
Dia tak bergantung pada sesuatu pun. Dia tak berhajat, tak berkehendak kepada sesuatu pun. Yang dikatakan dia apa? Terkaya, lepas daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, dipanggil istighna. Itu yang dipanggil istighna. Istighna tu maknanya terkaya ataupun kaya Allah. Apa maksud kaya Allah? Terkaya Allah, kaya Allah, maha kaya Allah. Apa maksud? Tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi kalau kita berdoa, wahai Tuhan yang maha kaya, wahai Allah yang maha kaya, maksud hati kita memahami, kita sedang menyeru, sedang menyebut Tuhan yang tidak berkehendak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi kita sebut sambil faham, wahai Allah, wahai Tuhan yang maha kaya. Maksud wahai Tuhan, wahai Allah yang tidak berkehendak berhajat kepada sesuatu. Allah tak berhajat pada kita, Allah tak berhajat pada taat kita. Bahkan kita yang sentiasa berkehendak berhajat bergantung kepada Allah dalam setiap saat, setiap detik bergantung dengan Allah. Setiap detik, setiap saat bergantung zahir batin kita dengan Allah. Dan tiap-tiap barang yang lain berkehendak dan menumpu kepadanya yang dikatakan iftiqar. Istighna tadi terkaya. Apa maksud terkaya? Dia tak berkehendak, tak berhajat, tak memerlukan pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tak ada kepentingan daripada Allah, sebab dia terkaya. Kemudian bahkan segala sesuatu dari berhajat, bergantung, memerlukan Allah dalam segala hal, dalam segala waktu, yang dipanggil iftiqar. Iftiqar tu makna berkehendak, berhajat, bergantung segala sesuatu kepada Allah. Sama ada yang bernyawa, yang tak bernyawa, yang berakal, yang tak berakal, batu, kayu, ikutlah. Semuanya berhajat kepada Allah. Dan tidak nampak dan tak terima pada fikiran akal dengan terkaya. Dan istighna itu maksudnya akal kita tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima, tak masuk di akal kita nak mengatakan Allah tu terkaya, tak berkehendak, tak berhajat, dan dikatakan istighna itu melainkan satu zat yang pasti wujud. Dia mesti bersifat dengan ada. Akal kita tak boleh nak faham, akal kita tak boleh terima, akal kita tak reti nak mengatakan Allah itu bersifat terkaya, dia tak berkehendak, tak berhajat kepada sesuatu. Kita tak boleh faham, melainkan dia ni, Allah ni mesti wujud, dia mesti ada. Ada dia tu pula wajib, mesti ada, bukan harus ada. Kalau dia bersifat dengan harus ada, memang akal tak boleh terima nak katakan dia tu terkaya. Kalau dia sendiri berhajat kepada yang menciptakan dia, macam mana nak kata dia terkaya? Sebab tu akal tak boleh terima nak kata Allah tu istighna, Allah tu kaya, melainkan Allah wajib bersifat wujud. Dia mesti ada. Ada dia mesti sedia kala. Kalau ada dia baharu, tak layak nak dipanggil kaya. Kaya yang hakiki lah. Kaya majazi boleh lah macam kita ni. Tuan-tuan ni lah, saya dah tuan-tuan. Kaya majazi. Allah bagi keluasan harta. Tu orang panggil kaya majazi, pinjam ni. Ada pun kaya yang hakikinya kaya hakikinya Allah. Kita ni kaya muqayyad, kaya yang bergantung, kaya tapi dalam masa yang sama bergantung, berhajat, berkehendak kepada Allah yang menolong, memberi rezeki. Dan qidam dan baqa dan mukhalafah dan wallahu a'lam. Allah a'lam, habis dah. Sudah setengah dah, nak balik? Tak nak balik? Balik dah lah. Nanti sambung insya-Allah. Insya-Allah nanti sambunglah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman yang sempurna. Mudah-mudahan Allah memberi taufik. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita boleh mengambil manfaat. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dengan apa sahaja yang kita belajar hari ini. Sekalipun tak sempurna, kekurangan, harap-harap dengan limpah rahmat belas kasih sayang Allah
dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah terimalah amalan kita ni dengan sempurna, sekalipun tidak sempurna. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah yang hadir, yang mengikuti, mendapat rahmat daripada Allah, redha daripada Allah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah hadir dalam majlis ilmu, diberi taufik hidayah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang halal, diberi kekuatan untuk memperbaiki amalan yang zahir dan yang batin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah silap, kekurangan, tak faham, saya minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.